KPM. Masih menonton Didik TV KPM bagi slot menengah atas. Ya, masih bersama Nisa di sini dan kita nak teruskan aktiviti serta sesi pembelajaran kita dengan Cikgu Nazri. Jom Cikgu, silakan. Terima kasih Lisa. Baiklah, hari ini kita terus dengan paparan yang seterusnya, proses gubahan bunga berbentuk L. Baik. Jadi kali ini seperti yang Lisa lengkapkan tadi, mungkin murid kurang untuk melihat langkah-langkah untuk menghasilkan gubahan berbunga berbentuk L. Jadi kita beralih kepada proses yang pertama, iaitu memasukkan span bunga ke dalam pasu. Baik, Cikgu. Okey. Jadi kita minta Lisa tolong membuat gubahan bersama-sama. Boleh, tak ada masalah. Kita ada pasu dan saya ada span. Span ni saya masukkan, tapi macam ada ruang-ruang lagi lah Cikgu, dia bergerak-gerak di dalam pasu ni. Betul. Jadi apa yang saya perlu lakukan kita ialah? Kita perlu tambah dengan span yang ada untuk menyokong span tersebut. Baik, saya akan potong ya. Okey Cikgu. Penggunaan apa span ni perlu berhati-hati. Penggunaan pisau. Penggunaan span. Okey, saya akan masukkan di celah-celah. Sikit lagi ya. Masukkan. Baiklah, aspek keselamatan seperti yang Cikgu Nazri kongsikan tadi. Okey, masukkan di dalam. Baik. Dan sekejap saya masukkan di sini. Lebih tebal dan juga lebih kukuh supaya dia tidak bergerak ya Cikgu. Betul. Okay, mungkin saya boleh kecilkan lagi span yang ada. Daripada apa yang saya lihat, Lisa ni mempunyai kemahiran tersendiri ya. Oh ya ke? Terima kasih Cikgu. Saya berani cuba. Mencuba. Dia ni kalau untuk gubahan bunga kita kena berani cuba. Baik, sekarang span saya dah tak bergerak. Ya, betul, tahniah. Baik. Okey, proses seterusnya kita lihat. Cucuk bunga batang A di tengah bekas dan cucuk daun lebar di belakangnya. Okey, ini untuk menyembatkan masa, kita terus kepada bentuk yang ada di bahagian tengah saja. Bahagian tengah saja ya. Ikut keluasan dia. Okey. Ini kita buat L shape ya. Baik, okey. Di tengah-tengah. Lepas tu 2, 3 cucuk batang B bersama daun secara mendatar, kemudian cucuk C yang pendek secara mendatar dan bertentangan. Baik. Okey, bahagian sisi sebelah. Sisi sebelah sini Cikgu Dia sebelah sini. Betul, kasih pusing sedikit tu bunga. Sini macam ni. Dia akan nampak shape dia macam tu. Okey, nak nampakkan L shape dia. Okey. Baik. Kita sudah nampak bentuk L di sini. Ya. Jadi saya minta tolong Lisa letakkan daun yang tu. Yang ini ya Cikgu? Untuk di tengah. Di belakang ya? Belakang betul. Di tengah. Okey. Di tepi sebelah yang L yang tadi. Ini ya? Okey. Boleh tahan? Boleh Cikgu. Dan satu lagi di bahagian bawah untuk menyokong dia bentuk L macam tu. Bahagian bawah sini ya Cikgu Saya cari. Boleh kalau dawainya terlalu panjang untuk saya gunakan, adakah perlu saya potong Cikgu? Potong sisi. Tapi hati-hati sikit tajam. Baik Cikgu. Saya akan potongkan dawai ini. Okey, wah. So saya cakap kemahiran sudah ada, tinggal keberanian saja. Ya, saya tengah beranikan diri ya Cikgu. Tapi saya rasa Lisa ada kemahiran lah. Saya cuba. Baik Cikgu. Macam mana Cikgu? Okey. Untuk bahagian ini sudah jelas, kita nampak sudah bentuk L. Langkah ketiga, langkah keempat, cucuk daun hijau besar di tengah untuk menutup span. Ini bahagian tengah. Kita labuhkan daun tu di bahagian hadapan. Baik. Potong lagi lah Lisa kalau macam tu. Potong lagi, ya baik. Untuk memudahkan kita mencucuk betul. Di pada span, saya akan potong. Okey. Di hadapan macam ni Cikgu? Betul. Saya akan cucuk di hadapan. Okey, buat 3 lebih kurang. 3 lebih kurang ya. Okey. Daun-daun ini memang datangnya dengan dawai yang agak panjang ya Cikgu? Betul. Dia bergantung kepada jenis gubahan yang kita buat. Jadi yang Lisa tengah buat sekarang ni dalam studio kita buat yang agak kecil sedikit untuk mungkin yang ini sedikit ringkas ya Cikgu. Itu saya tengok dia kemahiran tu memang sudah ada. Okey. Mengikut proses yang telah dijelaskan. Saya bangga Cikgu, puji saya walaupun ini sebenarnya percubaan saya pertama kali menggubah bunga ya. Tapi mungkin selalu lihat orang gubah bunga. Dia kemahiran orang cakap melalui pemerhatian. Baik. Okey. Ini sudah nampak bahagian L, sudah jelas dan nyata. Baik. L sudah ada. Jadi
Yang kelima, masukkan bunga besar dan kecil untuk penuhi ruang kosong bahagian tengah seperti yang Lisa buat tadi sebelum-sebelum ni. Saya nak masukkan bunga yang sama jenis boleh cikgu? Boleh, teruskan. Perlukah saya memotong bunga ini satu persatu? Kalau saya rasa mungkin 3 je lah potong. 3 saja ya, baik cikgu. Jaga hati-hati. Saya akan gunakan pemotong ini. Untuk saya ambil 3 saja ya. Betul. Pertama, saya tambahkan di sini. Okey. Boleh ya? Saya boleh. Okey, penuhkan di sini. Kemudian yang kedua, yang ini ada sekali dengan daun-daunnya. Betul. Dari cara Lisa buat ni kan, saya tidak percaya Lisa ini kali pertama buat. Ya ke? Percayalah cikgu, ini kali pertama saya cuba. Teknik sudah ada, dia keseimbangan tu Lisa boleh lihat sendiri dan cara Lisa susun atur ni gubahan sudah nampak kemahiran tu memang ada. Mungkin dari pemerhatian orang cakap. Ya, tahniah. Jadi nampaknya murid-murid di rumah tak perlu takut kan cikgu. Walaupun pertama kali mencuba dia sudah boleh. Walaupun ada yang alamak saya tak pandailah benda boleh belajar ya murid-murid. Dan untuk pengetahuan Lisa, apa yang Lisa tengah buat ni, apabila kita melakukan pentaksiran dalam bidik darjah, ini sudah memadai untuk mendapat skor yang tinggi. Dan kebiasaannya skor ni akan ditambah untuk kerja khususnya ditambah untuk mendapat keputusan yang terbaik pada SPM nanti. Ini adalah salah satu modul aksesori pelengkap yang perlu dan harus murid lengkapkan semasa berada di bengkel sekolah ataupun semasa PDPC dilakukan. Baik, okey. Cikgu, saya cuba nak kemas-kemaskan bunga ni bagi nampak lebih meriah. Okey, bagaimana cikgu? Terusnya, yang keenam, kemaskan gubahan dengan tambahan aksesori. Ini tambahan aksesori ini terpulang kepada Lisa sama ada menggunakan bunga yang berbentuk kecil ataupun bunga spray tadi. Saya nak cuba gunakan bunga yang bentuk kecil-kecil macam ni. Spray macam tu. Yang ini saya rasa saya perlu potonglah. Tanda harga pun ada lagi. Maklumlah. Baru balik dari kedai bunga. Saya akan potong satu persatu sebelum saya cucuk. Boleh cikgu? Betul. Saya guna yang ni. Betul-betul. Teruskan. Baik. Kena berhati-hati ni murid-murid di rumah. Memotong satu persatu. Kita cucuk di antara boleh cikgu? Saya cuba ya. Boleh. Mengikut cita rasa lah orang kata kan. Adakah kesesuaian. gubahan bunga ini kita perlu lihat juga tujuan gubahannya sama ada untuk penggunaan peribadi di ruangan sendiri atau kalau untuk orang lain kita mengikut apa yang dikehendaki. Betul. Dan contoh dia meletakkan di kawasan meja, contoh foyer tadi kan, dia ada bentuk yang tersendiri. Bahagian ini pun ada bentuk dia tersendiri. Ini sebagai pelengkaplah untuk melengkapkan gubahan tersebut. Baik, saya tambah sedikit lagi lah ya. Teruskan. Tak apa. Boleh cikgu ya? Bunga boleh, ni banyak lagi. Banyak lagi bunga. Bunga ni banyak lagi. Saya nak guna sikit lagi. Potong lagi dan potong lagi. Saya nak tambahkan di bawah sini. Celah-celah ni. Dari tepi pula. Okey. Kemudian di sini. Okey. Kemas-kemaskan. Inilah dia hasilnya. Bagaimana cikgu? Boleh. Tahniah. Terima kasih. Wah, boleh mendapat skor yang tinggi untuk pentaksiran. Baik. Penggunaan peralatan pun dengan berhati-hati. Baik, cikgu. Proses yang dilakukan mengikut langkah yang tertentu. Secara tidak langsung semasa menjawab peperiksaan SPM nanti, langkah yang Lisa buat tadi akan diaplikasikan dalam bentuk teori. Baik. Maksudnya di sini apabila Lisa telah membuat benda-benda macam ni, secara tidak langsung Lisa boleh jawab. Ya, betul. Jadi kita tidak perlu lagi memikirkan teori yang tertentu, tapi hasil tangan tu Lisa boleh jawab. Tahniah Lisa. Terima kasih. Kerana membantu. Terbaik. Okey, gubahan bentuk kubah. Ini kubah pun lebih kurang. Saya rasa kalau saya suruh Lisa dia pun boleh buat. Pasal kemahiran sudah ada, dia sudah tahu macam mana seimbangkan ketinggian kiri, kanan, atas dan depan tadi. Okey, pertama masukkan sepan bunga dalam pasu sama juga. Mencucuk batang bunga di tengah. Cucukkan beberapa batang bunga B dan warna lain pada warna lain dan sama panjang. Akhir sekali kemaskan dengan bunga kecil, cucuk bunga besar bagi penuhi ruang kosong sehingga nampak bulat dan cucuk daun hijau besar di tengah-tengah pasu untuk melihatkan ruang tersebut bunga tersebut lebih nampak padat dan berbentuk kubah. Baik. Okey, perhatikan usaha mengubah bunga sudah dilakukan, tahniah. Terima kasih, cikgu. Jadi kita tengok aliran kerja macam tadi Lisa sudah buat kan. Okey, lengkapkan carta aliran proses gubahan bunga berbentuk kubah. Okey, ini berbentuk kubah lah. Ini murid saya buat. Okey, pilihan jawapan ada di sini. Baik. Jadi apakah proses pertama? Kedua, cucuk batang bunga A. Dia lompang lagi. Cucuk daun hijau besar di tengah pasu. Dan cucukkan bunga besar untuk memenuhi ruang kosong sehingga nampak bulat. Dan yang keenam,
Baik, jom murid-murid di rumah kita sama-sama lakukan aktiviti ini dan menjawab soalan bersama-sama. Berdasarkan pilihan jawapan yang ada, langkah pertama saya yakin jawapannya pastilah memasukkan span bunga ke dalam pasu. Betul. Kalau tak ada span bunga tak boleh nak cucuk. Ya, Cikgu? alasan betul. Sepatutnya macam tu. Ya. Secara kita buat ulang kaji seperti yang Isa cakap memang betul untuk memudahkan murid mengingat. Okey, yang kedua, yang ketiga? Yang kedua, cucukkan batang bunga A di tengah. Yang ketiga, kita cucukkan beberapa batang bunga B lain warna dan sama panjang. Betul. Betul. Wah, yang ketiga terang Baik. lagi bersuluh lah. Baik. Langkah keempat tu ada cucuk dedaun hijau besar di tengah pasu. Langkah kelima, cucuk bunga besar bagi penuhi ruang kosong sehingga nampak bulat dan tempat kosong lagi ya cikgu. Jawapan yang tinggal adalah perkemaskan dengan bunga kecil. Ya, betul. Tahniah. Terima kasih. Ini yang tempat kosong tadilah. Ya. Terima kasih Lisa membantu murid yang berada di luar sana untuk menjawab soalan. Ini adalah proses aliran kerja, langkah kerja. Tidak boleh benda ni tersilap. Contoh pertama kita mencucuk, contoh ni di tengah. Macam mana kita mencucuk kalau tiada span? Ya, betul. Jadi kesilapan macam ni kita elakkan semasa kita menjawab peperiksaan. Baik, cikgu. Okey, gubahan hantaran. Ini ringkas saja. Ya. Saya minta Lisa kalau boleh perkemaskan. Baik. Okey, bahan yang diperlukan membuat gubahan hantaran. Contoh buah-buahan. Buah-buahan. Okey, sudah ada buah-buahan. Inilah contoh dulang hantaran. Okey. Terusnya ini contoh yang lain. Dia bergantung kepada apa yang kita mau pamerkan. Dan apabila kita lihat ni Lisa, gambar ini. Ya. Okey, pertama ini adalah dua gambar. Dua gambar. Okey, dua gambar ni gubahan bunga dan hantaran ni dilengkapkan kepada meja. Meja untuk sambutan Hari Guru. Ya. Dan ini adalah rupanya merupakan modul yang ke-11. Maksudnya apabila mereka buat gubahan bunga, apabila mereka membuat gubahan hantaran dan melengkapkan meja seperti yang di depan Lisa ni lah. Betul. Yang kita ada contoh di hadapan ini. Andai kata inilah meja yang dihias oleh Lisa, confirm sudah lulus. Baiklah. Jadi 3 modul sudah lulus, sudah mendapat markah yang terbaik. Secara langsung SPM nanti insya-Allah markah grade yang lebih baik akan diperolehi. Dapat menjawab dengan baik. Okey, seterusnya ini contoh gubahan yang berbentuk macam ni dan ini menggunakan kaca lah. Dan ini adalah perkaitan antara gubahan bunga dengan dulang hantaran. Kerana pada akhirnya untuk subjek ini adalah murid didedahkan kepada ilmu keusahawanan. Jadi pada akhir modul yang ke-7 murid boleh menjalankan perniagaan sendiri dengan kemahiran yang ada dan orang cakap keyakinan yang ada, mereka boleh terus dengan perniagaan yang mereka ingin ceburi. Ya. Okay, ini pun sama contoh hasil dekorasi gubahan hantaran, alatan dan ini contoh alatan. Sebelum menggubah nanti kita akan biasanya murid akan nyatakan ini apa alatan, glugan, segala frame gambar, pemotong sisi. Ini dia contoh hantaran yang telah disiapkan dan ini mengikut dia punya cita rasa sendiri. Dia cakap sama saya, cikgu saya mau buat ala-ala Inggeris sedikit. Dia boleh buat ala-ala Inggeris. Ubah penggunaan bunga ya, betul, cikgu. dan warna bunga. Sebenarnya ini adalah di belakang ni ada perkataan untuk majlis pertunangan si Pulan dan si Pulan dengan tarikh sekali. Sepatutnya macam tu tapi saya tidak pamerkan sinilah. Jadi lebih kurang inilah kemahiran yang perlu ada kepada murid saya. Dengan hasil yang ada ni mereka boleh menjawab soalan. Dengan hasil yang ada ni kemahiran mereka makin bertambah. Dengan hasil yang ada ni mereka boleh membuat perniagaan secara kecil-kecilan. Kerana orang cakap dekorasi majlis Raja Sehari sekarang ni dekorasi apa juga pun mendapat tempat di kebanyakan masyarakat di Malaysia sekarang ni. Mungkin cikgu boleh kongsikan nombor untuk saya hubungi murid-murid cikgu yang melakukan perniagaan hantaran. Ya, mereka sudah ada benar-benar macam tu. Ada yang setelah menjalankan perniagaan seumpama ini secara kecil-kecilan. Itu yang kita mau, kemenjadian murid di akhir mata pelajaran yang mereka ambil. Baiklah cikgu. Okey, gubahan hantaran tadi. Okey, rumusan. Silakan cikgu, kita telah pun modul ini memberi pendedahan kepada murid tentang aksesori hiasan dalam ruang rumah termasuk gubahan bunga, lampu dan kipas, hiasan dinding, hiasan pintu, tingkap dan aksesori pelengkap pada ruang tamu mengikut tema. Dulang hantaran pula menggabungkan aksesori pelengkap berdasarkan konsep hiasan ruang dalaman, tema Hari Guru.
murid didedahkan dengan cara menyusun atur meja hari ibu. Okey, kedua-dua aktiviti ini adalah merupakan sebahagian modul pentaksiran individu modul 8 dan 11 yang mana modul ini menyumbang markah pada keputusan SPM nanti. Baiklah, dengan perkongsian rumusan dari Cikgu Nazri sebentar tadi, nampaknya kita telah pun tiba di penghujung sesi kita pada hari ini. Sebelum itu Cikgu, saya nak minta Cikgu untuk berikan pentaksiran keseluruhan kepada saya, murid Cikgu pada hari ini. Silakan Cikgu. Pentaksiran, kalau saya jalankan pentaksiran untuk Lisa hari ini, saya rasa untuk band 6 memang nyata untuk Lisa. Terima Kerana kasih. dalam pentaksiran penggunaan alat memang betul, cara proses melakukan pengubahan bunga sudah ada dan memberi komen atas apa yang dah lakukan pun sudah ada. Apalagi teknik menjawab soalan. Confirm. Kalau SPM ini murid, saya yakin keputusan terbaik untuk Lisa. Saya dapat A. Boleh ambil SPM lagi sekali. Tahniah. Baiklah. Sebelum itu, Cikgu, bagaimana pula murid-murid di rumah ingin mendapatkan bahan pembelajaran ataupun latihan pengukuhan? Ini kita boleh lihat kepada sumberku. Sumberku. Baiklah. Pelbagai maklumat ada di sana. Baiklah. Murid-murid di rumah boleh ke pautan yang tertera di kaca TV anda. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Nazri dari SMK Takis Papar Sabah. Terima kasih juga kepada jurubahasa isyarat kita pada hari ini iaitu Cikgu Nur Hasliah Hairul Anwar dari SK Pendidikan Khas Selangor Shah Alam Selangor. Terima kasih murid-murid yang menonton kami di slot menengah atas kali ini. Saya rasa selepas ini saya dah boleh buka laman sosial untuk perniagaan saya. Baiklah, terima kasih semua. Saya Nisa K. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Terima kasih, Cikgu. Didik TV KPM